Seorang mukmin yang sejati jika terbuat dosa, hatinya luka punah, sedih dan derita. Jiwanya parah, tak boleh melupakannya sepanjang masa. Kalau ia anggota lahir, tentu nampak berdarah. Kalaupun sembuh dari lukanya, namun parutnya masih ada. Begitulah halus perasaan seorang hamba yang berdosa. Dia tak boleh melupakannya sepanjang masa. Bagaimana dia boleh melupakannya, kerana parutnya masih ada. Artinya ingatannya pada dosa tak boleh dilupakannya, teringat sahaja jiwanya tersiksa. Teringat sahaja hatinya derita. Payah sekali dia mahu melupakannya. Perasaan ini anugerah dan nikmat dari Tuhannya. Takut dengan dosanya itu jadi syafaat padanya. Tersiksa dengan dosa, derita dengan kesalahan, dianggap oleh Allah itulah hukuman pada hambanya. Moga di akhirat kelak terselamat daripada siksa neraka. Begitulah hati seorang mukmin, sentiasa sahaja ia bergelora kerana takut dengan Tuhannya. Lebih lagi
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وقال رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه أقوالنا أما بعد Alhamdulillah tuan-tuan dan puan, hadirin hadirat yang rahmati Allah semuanya, apa khabar anda semua pada pagi ini? Kaifa halukum? Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk pagi ini kita dapat lagi bersama-sama dalam pengajian kita bersama saya Ustaz Hadi dalam slot sharing tajwid. Dan hari ini hari Khamis tuan-tuan dan puan, alhamdulillah selamat berpuasa kepada mereka yang berpuasa pada hari ini. Dan pertamanya saya ingin memohon kemaafan kerana semalam mungkin ada yang tertanya-tanya mana sharing tajwid. Okey. Dan kalau ikutkan saya memang dah maklum pada sharing tajwid sebelum ini saya ada bagi tahu hari Khamis hari Rabu kita memang off kan. Jadi yang tak tahu mungkin tercari-carilah semalam. Mungkin ada yang ingat handset rosak ke, ada yang ingat saya tak sihat dan sebagainya. So memang semalam kita off untuk sharing tajwid. Dan kebetulan pula semalam adalah tarikh kelahiran saya kan. Jadi orang ingat saya cuti sebab hari jadi saya semalam. Okey. Tapi sebenarnya tak. Semalam saya ada apa nama? Allahumma salli ala Muhammad. Tu cucuk booster tu. Ada cucuk mencucuk tuan-puan semalam. Jadi sebab itulah saya bercuti. Dan alhamdulillah okey je, baik-baik sahaja. Dan untuk pagi ni kita dapat teruskan macam biasa sharing tajwid kita. Dan saya nak ucapkan ribuan terima kasih juga kepada mereka yang mendoakan kesejahteraan saya. Dan insyaAllah saya balikkan segala doa itu kepada tuan-tuan dan puan-puan. Moga-moga kita panjang umur, dimurahkan rezeki, sentiasa berada di dalam rahmat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, dan dengan nikmat umur yang panjang Allah berikan pada kita, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dengan penuh manfaat tuan-tuan dan puan, dengan penuh manfaat, biar umur kita ini panjang tetapi kita dapat memanfaatkan umur kita ini dengan melakukan perkara-perkara yang sepatutnya lah. Jangan jadikan umur kita yang panjang ini dan diisi dengan perkara-perkara yang tak sepatutnya, perkara yang sia-sia misalnya. Dan everyday. Okey, terima kasih saya ucapkan kepada mereka yang mungkin ada yang tak tahu. Tak adalah apa pun. Dah tua-tua ni tuan-puan, bukanlah nak hadiah apa pun, minta doa je. Okey, doakan kesejahteraan saya, keluarga dan kami, keluarga Izzi Ngaji dan kita, sahabat-sahabat dan seluruh muslimin dan muslimat. Ya, seluruh muslimin dan muslimat. So, tuan-tuan dan puan, untuk pagi ni macam biasa kita akan teruskan bacaan kita. Jadi, untuk hari ni kita berada dalam episod 244 dan bacaan semasa kita masih lagi surah An-Nisa. Boleh tengok di bawah ni. Kita akan sambung 2 ayat sahaja dan ayat ni pendek lah, tak sepanjang macam hari Isnin hari tu kan. Agak panjang. Jadi hari ni 2 ayat je dan kita akan habiskan lah satu muka surat tu terus. Dan esok hari Jumaat insyaAllah kita akan sambung untuk muka surat 80 insyaAllah. Okay. Ustaz sedih ke tu? Tak ada sedih lah. Puan Suzy, saya demam sehari lepas booster. Betul lah. Ada orang yang macam apa, dia ada kesan dia sikit kan, demam ke, tak sihat ke, pening-pening ke. Macam saya semalam, saya ambil serentak lah dengan orang rumah saya. Memang kebetulan dapat tarikh sama. Lepas tu sekarang ni orang rumah saya pun demam. Tengah demam lah tu. Hari ni tak pergi kerja. Saya alhamdulillah okey. Tapi tak tahulah untuk lepas ni macam mana kan. So far saya harap okey-okey lah. Kalau tidak nanti kena cuti pula lagi sharing tajwid kan. Tak sanggup dah. Semalam tak ada, takkan hari ni pun tak ada, takkan esok pun tak ada kan. So alhamdulillah Allah beri
orang kata apa, kesihatan yang baik untuk saya hari ini, untuk kita sama-sama bersua dalam majlis ilmu ni insya-Allah, dan diharapkan untuk hari seterusnya begitu jugalah insya-Allah. Baik tuan-tuan dan puan, bagi memberkati pertemuan kita, jangan lupa bantu saya untuk sharekan dahulu kita punya live pada pagi ini sama-sama ya. Tolong tekan butang share tuan-tuan dan puan. Tolong tekan butang share. Ramai lagi yang belum masuk ni. Bantu saya untuk share dahulu. Okey, alhamdulillah. Ada yang buat hashtag kita punya santai tapi sampai. Semoga ustaz, keluarga dan warga izin ngaji dalam kesejahteraan. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga tuan-puan insya-Allah. Baik, jom tuan-tuan dan puan, kita mulakan bacaan pembuka kita. Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Okey tuan-puan, kita teruskan dengan istighfar kita sama-sama insya-Allah. Kita memohon keampunan kepada Allah SWT, dan yang paling penting sekali sama-sama kita betulkan niat kita, jernihkan niat kita. InsyaAllah mudah-mudahan ada sesuatu yang baik buat kita semua. Jom kita mulakan. Sedia semua? 1, 2, mula. Bismillah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman, zidni ilman nafi'a, wa wafiqni amalan salihah, amalan maqbula. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman, zidni ilman nafi'a, wa wafiqni amalan salihah, amalan maqbula. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman, zidni ilman nafi'a, wa wafiqni amalan salihah, amalan maqbula. Wa wafiqni amalan salihah, amalan maqbula.
Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Baik tuan-tuan dan puan, kita dah selesai untuk bacaan pembuka dan istighfar. Jadi seperti biasa kita teruskan untuk agenda kita berikutnya. InsyaAllah untuk bacaan semasa kita hari ini tuan-tuan dan puan. Okay, ini dia muka surat 79 ayat 13 dan 14 InsyaAllah. Baik, yang baru masuk, selamat datang semuanya. Jangan lupa bantu saya untuk teruskan, sama-sama sebarkan live kita pagi ni ya, InsyaAllah. Okey, baik. Jadi seperti biasa tuan-tuan dan puan, kita akan baca dahulu untuk dua ayat ini sama-sama. Kemudian kita terus pergi pada sesi bedah membedah lah. Okey, baik. Tarik nafas, ready tuan-puan. Jangan lupa untuk kita baca dengan penuh teliti. Okey, fokus pada setiap huruf-huruf yang kita nak sebutkan ini, insya-Allah. Baik. Allahumma salli ala sayyidina. Kita mulakan Sedia? 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka hududullah wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Baik, alhamdulillah. Tuan-tuan kita dah selesai. Baik, insyaAllah kita akan terus pergi pada sesi bedah membedah. Waalaikumsalam. Yang baru masuk, sila-sila sebarkan Al-Quran dan gemakan ke seluruh alam, insyaAllah. Ya, sama-sama kita sebarkan pengajian kita. Mudah-mudahan ramai yang dapat manfaat bersama, insyaAllah. Baik, adakah anda semua sudah bersedia untuk kita bedah dua ayat ini, tuan-tuan? Jika anda sudah bersedia, tolong tuliskan di ruangan komen, saya sedia. Boleh? Tolong respon apa yang saya minta ini. Tuan-tuan dan puan, kalau dah bersedia, tuliskan di ruangan komen, saya sedia. Boleh? Baik, alhamdulillah. Jom kita mulakan. Kita start dengan ayat 13 dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka hududullah. Okey. Baik, untuk baris yang pertama ni, tilka hududullah. Baik, untuk huruf lam yang sukun, tuan-tuan dan puan, untuk huruf lam yang sukun ataupun mati
Macam biasa, kita jangan tawallud, jangan kita beranakkan dia. Pegang makhraj lam betul-betul. Tilka hudu. Untuk huruf kaf, okey, baris atas ka macam biasa, dan yang saya kuningkan ni dalam ni adalah kepala huruf kaf sendiri, bukan huruf hamzah. Baik, untuk ha pedas macam biasa, sempitkan bahagian tengah kerongkong, kemudian dua harakat ma asli. Tilka hududullah. Dul. Okey, nak masuk dal baris depan tu, du tu nipis lagi. Okey, du tu nipis lagi. Kemudian masuk pada kalimah Allah ni, baru kita tebalkan dia. Okey, dan kalimah Allah ni dibaca tebal kerana sebelumnya terdapat huruf yang berbaris hadapan. Kemudian kalimah Allah ini sendiri ma'arid lisukun lah. Okey, tilka hududullah. Okey, ma'arid lisukun. So kita boleh pilih lah nak baca 2, 4 ataupun 6 harakat. Okey, dibaca taghliz. Baik. Kadang-kadang ada orang salah faham, tersilap baca pada kalimah Allah ketika berhentilah, khususnya saya fokuskan ni ketika waqaf. Bunyi dia macam mana? Tilka hududullah. Tilka hududullah. Jadi itu adalah satu kesilapan kalau ikutkan dia duduk dalam status lahnu jali lah. Kerana kita membuang ataupun mengabaikan huruf mat. Buang huruf lah kiranya kan. Jadi hati-hati tuan-tuan dan puan, kalimah Allah ni kena kena dipanjangkan. Kalau dalam keadaan sambung tak berhenti 2 harakat. Kalau kita berhenti pada kalimah Allah, dia akan jadi 2, 4 atau 6 lah. Ma'arid lisukun. Contoh ayat lain macam ni. Rasulillah. Kan? Dia sepatutnya Rasulillah. Kalimah Allah tu. Ujung tu nah. Baik. So saya harap semua jelas. Kita sambung lagi. Wa man yuti'illah. Baik, nun mati berjumpa dengan huruf ya. Kat sini idgham bi gunnah, IBG. Masukkan nun ke dalam ya dan dengung kadar 2 harakat. Okey, proses masuk berlaku dalam keadaan yang tidak sempurna. So kita sebut apa? Idgham bi gunnah naqis. Idgham bi gunnah naqis. Wa man yuti. Untuk huruf ta tebal macam biasa. Huruf ta paling tebal. Yuti. Okey. Illah, kalimah Allah ni perlu dibaca dengan nipis. Dan sebab apa nipis? Sebelumnya terdapat ain yang berbaris bawah. Wa man. Okey, untuk dengung naqis ni tadi, wa man, pastikan bunyi hidung tu berlaku lah, macam saya pernah pesan pada tuan-puan sebelum ni. Wa man yuti'illaha wa rasulahu. Yuti'illah, kalimah Allah tebal, nipis. Kemudian ha pada atas. Ha wa ra pada atas tebal. Wa rasul ma asli lahu MSQ, maksilah qasirah tuan-tuan. Okey, maksilah saghirah ataupun maksilah sughra lah. Baik, su 2 harakat, lahu, hu ni 2 harakat juga. Namanya maksilah. Sebab apa? 2 harakat ni akan jadi ketika silah, ketika sambung sahaja. Okey, ni sebab penamaan lah. Wa rasulah. Kalau kita berhenti tak jadi kan? Kalau sambung baru jadi. Wa rasulahu yudkhilhu. Untuk dal yang sukun kita matikan seperti biasa. Baik, kemudian hukum kat sini qalqalah sughra lah. Qalqalah sughra, lantunan kecil. Yudkhi, yud. Praktikal dia kita lalu je tuan-tuan, layan je kan. Wa rasulahu yudkhilhu. Untuk kha tebal. Yudkhil, lam mati jangan tawallud. Ingat, hati-hati pegang makhraj lam betul-betul. Khil. Yudkhilhu jannah.
Jan wajibul gunnah, kemudian ma asli. Kita dengung pada nun bersabdu tu, kemudian kita panjangkan pula 2 harakat. Jan, dengung. Na 2 harakat. Yudkhilhu jannatin tajri min. Okey, tanwin jumpa ta, ikhfa hakiki. Okey, ikhfa ni apa? Sembunyi kan? Kita sembunyikan tanwin tu dan dengung nipis. Jannatin ta tinta. Begitu. Santai aja, nipis je bunyi dia. Kemudian jim yang sukun ni qalqalah sughra juga, lantunan kecil pun sama. Layan je tuan-puan. Cuma hati-hati huruf jim ni jangan sampai bunyi kan? Jannatin tajri, touch. Tak mau touch. Okey, huruf jim ni tengah lidah tuan-puan. Okey, makhraj huruf jim ni tengah lidah naik ke langit. Naik ke tengah lah. Maksudnya tengah lidah bila naik itu ke tengah langit jugalah kan. Jannatin tajri min boleh lah tuan-tuan puan, dapat kot. Okey, elakkan bunyi touch. Huruf jim ni syiddah lah. Ada syiddah tahan suara, lepas tu dilegakan dengan qalqalah. So jim ni dia bersifat lantunan, qalqalah sughra, QS. Tajri min. Baik, kemudian kat sini rim asli, ra baris bawah nipis. Ra baris bawah nipis. Kemudian nun mati jumpa dengan huruf ta, tuan-tuan puan. Okay, halo, test 1 2 3. Tuan-puan tadi sangkut sikit. Ni dah okey ke? Boleh respon tak? Tadi sangkut sekejap. Tu saya diam dulu kejap. Sekarang ni okey dah ke? Sekarang. Okey dah. Alright. Baik. Nasib baik okey. Saya tengok tadi dah merah pula ni. Baik, terima kasih untuk respon semua. Kita sambung kembali mil tahtiha. Untuk nun mati jumpa dengan ta, kat sini ikhfa hakiki. Jadi dengung tuan-tuan puan, dengung pada hukum ini nipis sahaja. Sebab huruf ta ni huruf nipis. Milta tahtihal. Baik. Untuk ha pedas ni kita sempitkan di bahagian ni, tengah kerongkong kita tuan-tuan puan. Okey, nun mati jumpa ta, dengung macam biasalah. Kemudian daripada ta tu nak matikan ha pula, pastikan kita sempitkan tengah kerongkong kita. Min tahtihal anharu kha. Baik, untuk ha ni asalnya dia mak asli, betul tak? Min tahtiha asalnya mak asli, tapi bila kita baca min tahtihal, kenapa jadi begitu tuan-puan? Saya lama tak tanya soalan kan tuan-puan. Itulah tuan-puan, orang tak apa dah handai sekarang ni, alhamdulillah. Dengan berkat kerajinan usaha tuan-puan, saya rasa lama tak tanya soalan dah. Sebab semua tuan-puan dah tahu dah, ya tak? Ni sajalah nak tanya. Saya yakin tuan-puan boleh jawab. Kenapa ha ni asalnya mak asli, tapi bila kita baca tahtihal, apa sebabnya tu? Apakah hujahnya? Lama tak dengar tuan-puan sembang-sembang hujah ni kan. Silakan. Kawan-kawan pun sambil-sambil boleh baca lah
kita punya respon daripada kawan-kawan kita, insya-Allah. Kenapa bila kita berhenti min tahtiha, tapi bila sambung tahtihal, kenapa tak panjang dah? Sedangkan ha tu asalnya mat asli, kan? Apa sebabnya tu? Sebab apa? Okey. Iltiqa' sakinain, pertemuan dua sukun. Okey. Waalaikumsalam yang baru masuk, silakan. Alright. Cuma saya rasa lucu sikit baca Tuan Puan punya ejaan tu kan. Betul lah tu. Saya faham lah Tuan Puan maksud apa. Tapi macam-macam versi penulisan tu. Ada iltiqa, ada iltiqa, ada iltiqa, ada iltiqa, ada apa lagi? Tapi okey je tak ada masalah pun. Biasalah Rumi tak. Ada istiqa. Itu typo ke apa kot? Jadi iltiqa' sakinan tuan-puan. So terima kasih diucapkan. Lama tak bagi tepuk tangan. Tepuk tangan online tuan-puan. Ada nota kat tepi. Nak cepat tu. Okey. So iltiqa' sakinan tuan-puan. Iltiqa' sakinan. Jadi mehlah saya sharekan macam mana je dia. Iltiqa'i. Ni tuan-puan. Iltiqa'is sakinain. Kalau kita baca pisah-pisah tu iltiqa' sakinain lah. Okey, kalau kita gabungkan iltiqa'is sakinain. Kalau nak eja pun tak kisah sebenarnya Rumi kan. Iltiqa' sakinain. Ini je lah. Cara eja dah. Apa dia iltiqa' sakinain ni? Sukun bertemu sukun. Tu je lah. Iltiqa' sakinain ni apa? Sukun bertemu sukun. Tuan-puan ingat lah ni sampai bila-bila. Iltiqa' sakinain maksudnya sukun bertemu sukun. Jadi untuk penyelesaian bagi pertemuan dua sukun ni banyak. Ada yang memang kena selesaikan dua-dua, ada yang kena tukar baris sahaja, ada yang kena hazafkan, kena hilangkan. Faham tak? Jadi penyelesaian dia terbahagi kepada beberapa kaedah lah. Penyelesaian bagi iltiqa' sakinain ni. Ada bukannya iltiqa' sakinain je orang ingat nun iwad tu kan, yang kita kata ada tambah nun baris bawah tu. Bukan itu sahaja. Kalau sebelum ni mungkin pemahaman kita terhad. Bila sebut je sukun temu sukun, kita fokus kat nun itu je. Nun iwad tu kan. Contoh macam jaza'anil husna anil kan. Jadi mungkin selama ni kita hanya fokuskan kat situ sahaja. Bila sebut iltiqa' ni. Jadi sebenarnya iltiqa' sakinah ni banyak dia punya keadaan dia. Dan penyelesaian dia pun terdapat beberapa kaedah lah. Boleh tuan-puan So terima kasih untuk respon semua. Jadi saya mengesahkan bahawa tuan-puan dapat A+ kat sini. Tahniah. Okey, dapat A+ lah. Kalau periksa ni kira betul lah tu. Baik. Jadi sebabkan pertemuan iltiqa' sakinah. So untuk situasi ini, okey, ini huruf mat. Okey, ini huruf mat. Sepatutnya mat ni kita baca panjang lah. Tapi sebab dia jumpa dengan lam sukun ni, so min tahtihal. So ni huruf mat ni mati jumpa dengan lam mati. Ini panggil iltiqa' sakinain. Okey, buat mereka yang mungkin baru pertama kali dengar, ada sahabat-sahabat yang baru masuk hari ni. So ini dia contoh iltiqa' sakinain, pertemuan dua sukun. Dan untuk situasi ini, apa yang berlaku, penyelesaian dia macam mana?
untuk sukun yang pertama digugurkan. Okey, kat sini kaedah dia kita perlu bebaskan dia lah. Okey, takhallus min iltiqa'is sakinain. Membebaskan daripada berlaku pertemuan tu. Kita kena bebaskan. Jangan bagi dia bertemu. Okey, so apa langkahnya? Dari sudut periwayatan memang baca begitulah. Okey, dari sudut riwayat memang dah Nabi ajar kita baca begitu. Okey. Min tahtihal. Terus loncat masuk pada lam sukun ini, insya-Allah. Mudah-mudahan tuan-puan dapat pegang hujah ni dengan sebaiknya. Sekurang-kurangnya kalau ada orang yang muskil, okey, kenapa berlaku sekian-sekian, so mungkin dengan pencerahan kita dapat memberi satu, orang kata apa, orang kata kelapangan lah kepada orang yang mempunyai masalah ni. Dia rasa lega. Kan biasanya isu permasalahan bacaan Quran ni, bila kita dapat jawapan tu kita rasa lega, tuan-puan. Betul tak? Setuju tak saya cakap begitu? Kan? Bila ada satu part tu kita tak tahu. Selalu jumpa dalam Quran, tapi kita tak tahu kenapa jadi macam tu. So bila dapat pencerahan kita rasa lega, rasa lapang, kan? Jadi itu kelebihan dia lah. Baik, kita sambung. Untuk kalimah al-anhar ni sendiri, alif lam qamariyah lah, macam biasa. Al-anha. Baik, nun mati jumpa dengan ha, tuan-tuan. Nun mati jumpa ha. Izhar halqi. Izhar maksudnya jelas. Jelaskan makhraj dan sifat nun. Al-anharu khalidina fiha. Untuk ha ni dua harakat mat asli. Ru tebal. Kha pun sama tebal. Kemudian mat asli lah. Ru kha. Ru. Ingat jangan terlalu gulung sangat lidah tu. Nanti ra tebal tu jadi kurang kemas. Ru. Min tahtihal anharu kha. Nampak? Ru. Dia tak perlu gulung sangat, tuan-puan. Steady je. Angkat pangkal lidah. Kemudian pastikan hujung lidah tu duduk pada tempat dia lah. Okey, duduk pada tempat dia. Min tahtihal anharu khalidina fiha. Khalidi. Untuk di mak asli. Nafiha. Fi mak asli, ha mak asli. Okay, ini senang tak ada apa kot. Seterusnya Waza. Okay, untuk zal ni kita kena keluarkan sikit hujung lidah kita, sikit je. Waza. Dua harakat mat asli. Okay, kenapa saya kata kena keluar hujung lidah tu? Sebab zal ni makhraj dia hujung lidah yang perlu dikeluarkan sedikit, kan? Wazalikal fawzul azim. Likal. Okey, ini alright, ingat ni bukan hamzah, tuan-puan. Ni kepala huruf kaf ni dalam ni. Dalam dia huruf kaf. Bukan huruf hamzah, tapi huruf kaf, kepala kaf tu sendiri. Wazalikal fawzul. Baik. Kal ni alif lam qamar ya. Fau bacaan lin. Lin ni maksudnya lunak. Bacaan yang ada unsur lunak. Wazalikal fau. Nak jadikan lin ni orang kata apa, lebih mudah untuk, ataupun kita nak rasa dia punya sifat tu. Waw ni dia huruf syafatain, huruf bibir, kan? Jadi kena muncung bibir kita. Wazalikal fau. Bila kita sebut fau, muncung je, tuan-puan. InsyaAllah dapatlah lin tu. Kalau tak muncung, kita buat macam malu-malu, kan? Wazalikal fawzul. Fau. Dia macam tu je lah. Tapi kalau kita beri hak dia, wazalikal fawzul azim. Dapat kan? Fau. Nipis je lah. Fawzul. Untuk ni alif lam qamariyah macam biasa. Zul'a, huruf ain pada atas. Kemudian dha ni jangan malu, terus je tebal. Jangan simpan-simpan.
Okey. Untuk dha baris atas, dha, dhi, dhu. Okey, ni baris bawah kan? Dhi, dhi, adhi. Cuba sebut dua huruf ni je. Ain dengan dha. Adhi, 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 adhi. Gabungkan. Adhi, adhi. Dia agak susah sikit lah tuan-puan, sebab sebab kat sini dia ada unsur taba'ud, jauh kan? Jauh. Huruf ain dengan dha ni jauh. Sebab ain duduk kerongkong kan? Makhraj kerongkong. Kalau dha ni hujung lidah. Jadi yang jadi sukarnya bukannya sebabkan beza kedudukan tu, tapi sebabkan sifat-sifat dia. Huruf dha ni dia tebal kan? Huruf dha ni dia tebal. Kemudian ain ni nak kena sempitkan ni, apa ni, bahagian injak suara ni, tengah kerongkong kita ni kena sempitkan dia. Kan huruf ain ni bunyi menyempit kan? Tu nak sambut pula huruf dha yang tebal, nak kena angkat lidah kita semua. Jadi sebab tu ada rasa sedikit kesukaran kat sini. Kan? Alright. So tak apa, baca pelan-pelan. Wadzalikal fawzul azim. Okey. Untuk zim ni kita baca dengan kadar 246. Hukumnya ma'arid lis sukun. Boleh tuan-tuan? Habis ayat 13. Kita sambung lagi untuk ayat yang terakhir. Wa may. Okey, nun mati jumpa ya. Kita kena dengung kat sini. Okey, idgham bi gunnah. Kemudian dengung yang berlaku secara naqis. Naqis ni apa? Tidak sempurna. Wa may. Hidung pastikan suara hidung tu wujud kedengaran. Wa may ya'sillaha wa rasulahu. Wa may. Kalau kita buat kosong nanti jadi wa may. Bunyi kosong. Maksudnya kosong ni maksudnya tak ada unsur dengung. Jadi jangan kosongkan dia. Bagi dia berisi sikit tuan-puan. Berisi dengan apa? Unsur dengung. Wa may ya'. Okey, ain ketatkan bunyi dia, sempitkan. Wa may ya'sillah. Bila saya sebut sempit, ketatkan tu maksudnya nak memenuhi sifat tawassut yang ada pada ain. Kan kalau kita guna term buku ni, risau orang susah nak faham. Jadi bila saya sebut pendekatan dengan menyempitkan bunyi yang menyempit, faham kan? Menyempit, bukan menyumpit. Nyumpit tu lain. Menyempit, bunyi ketat. Wa may ya'sillaha wa rasulahu. Okey, semua boleh follow huruf ain dari sifat tawassut dia, suara yang kalau ikut dari sudut teori dia tu, suara yang tertahan, suara yang tidak tertahan dan tidak mengalir. Kan, itu bab sifat lah. Baik, huruf sad. Huruf sad ni tebal Huruf sad ni tebal sebab memang ianya adalah huruf yang tebal. Musta'liyah mutbaqah, huruf yang bersifat isti'la, terangkat pangkal lidah, kemudian terangkat keseluruhan besar lidah kita. Okey, sifat dia tebal. So dia berbaris bawah. Ya'si, sa, si, su, si, si. Baik, kalimah Allah. Kalimah Allah ni kena baca tebal lah. Kena baca nipis lah. Sebab apa nipis? Sebab sebelum dia tu huruf yang berbaris bawah. Tapi kita kena ingat sad ni tebal. Kan? Jadi jangan tertukar. Yang nipis kalimah Allah. Untuk sad yang baris bawah ni hanya asbab saja. Asbab kenapa kalimah Allah ni dibaca nipis. Tapi sad ni tetap perlu dipelihara sifatnya, sifat tebal tadilah. Ya'si, si. Pegang betul-betul bunyi dia. Wa may ya'si, sil, si. Si, si, sil, si. Sillaha, sillah. Cuba sebut tu je. Ya'sillah, ya'sillah. Hati-hati, takut nanti jelah kita nak nipiskan kalimah Allah.
Nanti sad ni tertukar jadi sin pula kan. Ya'silasi. Okey, hati-hati si. 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 Boleh. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. Ra tebal. Suma asli. Lahu 2 harakat juga, cuma nama dia maksilah qasirah lah. MSQ 2 harakat juga. Wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhil. Wa yata'adda. Untuk dal bersabdu ni macam biasalah, sempurnakan dia. Wa yata'adda. Mari kat sini ha pedas. Du 2 harakat, hu 2 harakat. Okey, hu sempitkan tengah kerongkong kita. Hu. Du mak asli. Okey, du mak asli. Dahu mak silah qasirah. MSQ. Wa yata'adda hududahu yudkhilhu. Untuk dal sukun ni pun sama. Qalqalah sughra juga tuan-tuan. Macam sebelum-sebelum ni layan je, lalu je. Yudkhilhu nara. Naran khalidan fiha. Okey. Untuk lam macam biasa, kha ni tebal Yudkhi. Khi, matikan lam. Yudkhilhu na mak asli. Ron, tanwin jumpa kha tuan-tuan puan. Apa hukum dia? Izhar halqi kan. Kita jelaskan tanwin tu lah. Jelaskan makhraj sifat. Naran kha. Kha. Tebal akad pangkal lidah kita. Khalidan fiha walahu. Okay, tanwin jumpa fa ni ikhfa haqiqi. Kita sembunyikan tanwin. Okay, bila berjumpa dengan fa. Jadi fa ni huruf nipis kan. Jadi dengung pun nipis lah. Ikut nipis Khalidan fiha. Dua-dua ni mak asli. Fi mak asli, ha pun mak asli. Fiha walahu. Hu mak silah qasirah. MSQ mak silah qasirah. Walahu azabun. Zal kena keluarkan ujung lidah Kemudian kat sini panjangkan 2 harakat. Walahu azabum. Tanwin jumpa mim. Idgham bi gunnah kamil. Okey, idgham masuk. Masukkan tanwin ke dalam mim. Idgham masuk. Azabum. Kenapa kamil? Apa maksud kamil? Sempurna Kamil ni maksudnya sempurna. Kenapa sempurna? Sebab memang direct. Bunyi ba tanwin tu bum terus masuk pada mim tu. Jadi sebab tu pada mim tu ada sabdu. Nak menunjukkan tentang kesempurnaan idgham yang berlaku tu. Idgham kamilah. Okey. Walahu azabun muhin. Idgham bi gunnah kamil. Hin ma'rid lis sukun. Kita berhenti pada nun dan sebelum nun tu ada mak asli. Maka kadar bagi ma'rid sukun ni 2, 4, 6 lah macam biasa. Walahu azabun muhin. Sadaqallahul azim. Baik, alhamdulillah. Kita dah selesai tuan-tuan. Sebab ini ayat macam pendek kan. Selalu dulu macam ni kira panjang dah. Tapi sebabkan sejak semenjak ni kita dah start main ayat yang panjang-panjang. Jadi bila tengok balik ayat ni rasa macam pendek lah pula kan. Tapi tak apa. Memang takat ni je pun untuk hari ni. Jadi untuk esok untuk esok insya-Allah kita akan sambung. Okay, esok kita sambung sampai inilah. Wa kana Allahu aliman hakima sampai ayat 17. Boleh?
Esok kita ambil daripada wallati ya'tinal fahishah sampailah ayat 17. Ayat 15 sampai 17 esok insya-Allah. Nanti boleh bedah siap-siap kepada mereka yang mungkin baru pertama kali join Easy Ngaji punya program ataupun slot sharing tajwid ini. Selamat datang semuanya. So inilah dia konsep sharing tajwid. So saya harap semua dapat follow, boleh follow lah cara kita setakat ni semua okey kan dengan cara ni. So itu sahaja. Esok jangan lupa bedah siap-siap, kita bincang nanti sampai 17. Baik, so kita akan baca balik ayat yang kita dah bedah sebentar tadi. Ayat 13 dan 14 kita akan bertalaqi bersama-sama. Boleh nah? Cuma sebelum tu saya nak ingatkan kembali tuan-tuan dan puan tentang kita punya program. Okey, tentang kita punya program. Mana dia Oh, ni dia. Okey. So insyaAllah kita ada 2 program percuma tuan-puan untuk tuan-tuan dan puan. Jangan risau, tak ada apa-apa yuran pun. So kepada yang sedang menonton sekarang, saya nak ajak untuk jom bersama-sama dengan saya sendiri insyaAllah dan Encik Ifan pada tarikh yang seperti tuan-puan lihat pada paparan skrin ni, 17 Februari. Tengok pada bucu belah kiri tu, 17 Februari 2022 jam 9 malam. Ni hari Khamis dua-dua ni hari Khamis. 17 Februari 9 malam bersama Encik Ifan dengan tajuk webinar Ada Apa Dengan Surah Fatihah. Ada apa dalam surah Fatihah ni yang kita baca tiap-tiap hari? Okey. 5 waktu yang kita baca, ada apa sebenarnya? Ya. Jadi insya-Allah kita sama-sama dapatkan pencerahan, perkongsian daripada Encik Ifan pada tarikh ini. Kemudian minggu depannya pula bersama saya 24 Februari 2022 untuk webinar kesalahan besar vs kesalahan kecil. Saya yakin ramai yang tahu dah tentang benda ini. Ramai yang dah tahu macam mana nak bezakan kesalahan besar, kesalahan kecil. Tapi saya yakin juga ramai lagi yang masih lagi bukan tak tahu, tapi masih keliru. Apakah ciri-ciri kesalahan besar? Apa ciri-ciri kesalahan kecil? Kesalahan ni bukan kesalahan bab dosa pahala tuan-tuan. Ni kita cerita tentang kesalahan besar vs kesalahan kecil dalam pembacaan Quran. Bila kita baca Quran, apa yang berlaku ni, contohlah bila kita baca silap kan. Jadi kadang-kadang kita risau, kesalahan kita buat ni kesalahan besar ke kecil. Dah belajar dah tapi sering lagi melakukan kesilapan yang sama. Jadi kadang-kadang kita pun rasa macam sebenarnya kesalahan ni besar ke kecil, boleh ke buat? Kan? Ke boleh je nak buat? Halal kot. Tak berdosa kot. Jadi insyaAllah mungkin dalam webinar pada 24 Februari ni mungkin memberi sedikit pencerahan lah buat tuan-puan dan kita semua. Saya pun secara tak langsung menolak saya lah untuk mengkaji lebih sedikit berkaitan dengan perbincangan ini. Dan insyaAllah saya akan kongsikan pada tuan-tuan dan puan pada tarikh ini insyaAllah. So lock masa anda pada 2 tarikh ni, 17 Feb dan 24 Feb. Bukan malam ni, minggu depan lah. Minggu depan dengan minggu seterusnya pula. Malam ni tak ada apa-apa lagi. Hari ni hari Khamis kan. Malam ni tak ada apa-apa lagi. Malam ni boleh chill-chill, tuan-puan boleh yalah, teruskan dengan aktiviti apa yang tuan-puan selalu buat. Kita jumpa minggu depan dan minggu berikutnya. Saya ulang sekali lagi, untuk 2 program ni percuma sahaja, tidak ada apa-apa sebarang yuran. Tidak ada yuran komitmen, tak ada. Okey. So, saya harap tuan-puan dapat join lah Tuan-puan dapat join, sama-sama kita dapatkan pencerahan ini. Boleh sebar-sebarkan. Okey, boleh sebar-sebarkan, ajak lagi kawan-kawan yang lain. Dan untuk tuan-tuan perempuan, siapa yang nak join kedua-dua program ini, sepastinya kena masuk link yang kami sediakan. Masuk dalam grup tersebut. Link tu kita dah sediakan di ruangan komen. Cuba tengok sekarang. Okey. Apa yang tertulis kat situ? Sertai webinar Fatihah secara percuma di sini. Ada link warna biru tu, tekan. Okey, tekan. Tu grup Telegram siapa yang tak ada Telegram kena download dulu. Tekan link tersebut, insya-Allah cukup time nanti sampai je tarikh ni nanti kita akan
berikan link untuk akses lah. Kita buat melalui Zoom meeting tuan-puan Kita bukan buat live Facebook, kita buat melalui Zoom meeting. Ni makluman ni khusus kepada mereka yang barulah. Orang lama yang otai-otai tak payah risaulah. Kaedahnya sama je, konsep sama je. Okey, itu sahaja. Doakan bonda sihat ya hari ni, hari ke-7. InsyaAllah. Syafakillah buat bonda. Syafakumullah buat seluruh ahli keluarga bonda yang mungkin sekarang ni sedang kuarantin sekarang kan. Moga-moga baik-baik aja insyaAllah. Samalah juga untuk sahabat-sahabat lain yang mungkin masih lagi diduga kuarantin dan sebagainya. Moga-moga diberikan syifa, kesembuhan buat tuan-puan. Syifa ajilan insyaAllah. Kesembuhan yang segera. Selamat hari lahir Ustaz. Masih tak lewat lagi wish. Okey, terima kasih. Hari jadi saya semalam. Kan? Semalam. Alhamdulillah. Dah meningkat dah umur ni. Orang apa jadi bapak-bapak ni kopi ni lah tuan-puan Baik, so nanti saya akan sharekan muka surat 78, 79. Semalam sebab saya tak sempat nak send lagi. Hari ni insya-Allah So untuk muka surat lengkap yang kita dah bedah, saya akan hantar dalam grup Telegram macam biasa. Okey, insya-Allah hari ni. Bukan grup Amito ya. Bukan. Ini lain Ini lain. So, tak ada apa tuan-puan. Muda lagi tu Ustaz. Muda lagi. Muda. InsyaAllah. Okay, terima kasih. Orang lama vs tu otai. Otai tadi yang saya maksudkan tu bukan otai. Maksudnya orang lama izin ngaji lah kan. Orang tu dah lama dah. Mengelenak orang Mengelenak izin ngaji punya program. Okay. Alhamdulillah. Terima kasih semua atas support masing-masing. Kalau tak ada tuan-puan, tak apalah jadi kan. Kami ni kecewa. Sedih tak ayat ni? Ke belum sedih lagi? Okey, kejap. Tak ada apa dah kot. Tentang perkara ni saya rasa semua maklum So lock tarikh. Letak dalam buku catatan siap-siap. Tulis kat kalender, tanda lah. Bulat dengan pen marker ke apa ke. Kan? Okay, kita tutup dulu untuk yang ini. So kita kembali pada bacaan kita insyaAllah. Untuk penutup kita, kita baca sama-sama sorry bukan baca sama-sama, saya baca dulu, tuan-puan ikut kemudian lah. Ayat ngada. Orang tu apa, ayat cia-cia ada. Ustaz semalam saya hari ni Ustaz semalam saya hari ni apa maksud Puan Cik Rosmani? Oh, hari ni Puan punya birthday? Macam tu ke? Saya tak faham ayat tu. Ustaz semalam saya hari. Oh, Ustaz semalam saya hari ni. Okey, faham. Saya baca straight je, patut tak dapat dia punya tune tu. Ustaz semalam saya hari ni. Okey. Selamat hari jadi Puan Cik Rosmani. Okey. Semoga dipanjangkan umur Talallah fi umrik, insya-Allah. Semoga Allah panjangkan usia anda dan kita semua dengan penuh manfaat, insya-Allah. Baik. Kalau nak kek nanti boleh minta pada pasangan ataupun anak-anak ke ahli keluarga. Kalau saya bagi kek stiker je kat WhatsApp. Kat WhatsApp banyak kek stiker bagi stiker je boleh. Baik. Jom tuan-tuan dan puan, kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baru 9.30 awal hari ni. Jom. Assalamualaikum semua. Apa khabar abang Ustaz? Tuan Suardi Lami. Itu soalan ke betul? Apa khabar abang Ustaz? Saya tak ada abang.
Dalam adik-beradik saya seorang lelaki ya. Awak seorang lelaki, lain semua perempuan. Okey, jom. Kita mulakan. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya baca dulu, nanti tuan-puan ikutlah macam biasa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك حدود الله. تلك حدود الله. ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها. ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها. جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. وذلك الفوز العظيم. وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا. يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. الحمد لله. Agaknya gelar ustaz tu abang kot. Mungkinlah. Abang ustaz. Comel nama. Abang ustaz. Okey. Nahawan. Masya-Allah.
Baik, Alhamdulillah, terima kasih semua untuk kehadiran anda pada pagi ini, komitmen anda. Terima kasih, moga Allah yang membalas jasa anda di atas segala support yang anda berikan kepada kami, ya. Dan terima kasih juga kepada mereka yang sudi share kita punya pengajian pagi ini, insya-Allah. Tak apa, nak share lagi sekali hujung ni pun tak apa, boleh. Kan, biar share 2 kali. Alright. So, berapa orang ni dengan kita ni? Ada 100 lagi. Baik-baik. So, saya rasa itu sahaja untuk hari ni, tuan-puan. InsyaAllah kita tutup dulu pertemuan kita. Kita jumpa esok hari Jumaat, insyaAllah. Jom kita baca doa tilawah, kita tadah tangan, kita sama-sama alunkan doa ini, kemudian kita tangguhkan terus dengan bacaan tasbih kafarah dan suratul Asr. Kejap, ada soalan. Nampak macam ramai adik-beradik saya kan? Tak ramai pun. 3 orang. Saya tengah-tengah. Ada kakak, ada adik perempuan. Puan Hasmah Hussein. Puan Hasmah. Ayah Ustaz masih bertugas lagi sebagai Ustaz kat sekolah. Ayah saya, dia lecturer kat ni, USAS, Universiti Sultan Shah Kuala. Dia mengajar, masih lagi mengajar, masih lagi berkhidmat. Ulang-alik lah, Ipoh Kuala tiap-tiap hari. Ayah saya. Tapi ayah saya, dia bahagian ni Islamic banking. Islamic banking. Itu je lah. Okay. Alright. So itu sahaja. Abang Ngah. Pak Ngah lah. Okay, jom. Boleh kita tutup tuan-tuan dan puan? InsyaAllah. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين Allah rahmati kami dengan Al-Quran, jadikan ia pimpinan cahaya, petunjuk dan rahmat. Allah ingatkan kami apa yang terlupa, ajarkanlah yang tak diketahui. Rezekikan kami membacanya siang dan malam, sepanjang siang dan malam. Jadikan ia hujah kami ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Ustaz, mohon bertanya, kelas Amito ada rakaman ke? Ada, insyaAllah. Okey, jom kita tangguh dulu pertemuan dengan baca tasbih kafarah suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان برحمتك يا أرحم الراحمين. Moga-moga Allah memberkati kita dalam bulan Rejab dan Sya'ban ini, tuan-tuan dan puan, dan balighna Ramadan. Moga Allah sampaikan
kepada kita bulan Ramadan. Ramadan Al-Mubarak. Menghitung hari dah sekarang ni kan. Menghitung hari. Jadi Alhamdulillah, harap-harap sebelum nak sampai ke Ramadan ni keadaan baik-baik aje lah. Walaupun kita tak boleh nak nafikan, kes memang bukan makin menurun, makin meningkat. Kita doakanlah semua, semoga ada berita yang baik buat kita insya-Allah. Bukan sebab nak raya ke apa, tapi biarlah suasana Ramadan kita ni macam menarik sikit kan. Sekurang-kurangnya dapat macam tahun lepas okeylah kot. Kan boleh tahun lepas kan boleh pergi masjid apa semua kan macam biasa. Sekarang pun memang dah boleh pergi dah. Cuma kata manalah tahu kok makin ketat ke syarat untuk yang kali ni. Kita tak pasti, harapkan baik-baik sahaja. Wallahualam. Terima kasih semua atas kehadiran anda pada pagi ini. Jangan lupa hashtag kita santai tapi sampai. Kita jaga Quran, Quran jaga kita. Dan jangan lupa say thanks to Allah. Ucapkan terima kasih pada Allah kerana memberi peluang, nikmat. Segala apa yang diberikan pada kita ni semua nikmat. Masa, okey, nikmat panca indera kita untuk hadir dalam majlis ilmu ni insya-Allah. Terima kasih sekali lagi, dan itu saja. Wallahu alam. Yang baik itu semua datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang itu daripada saya sendiri. Mohon ampun dan maaf andai ada ketelanjuran dalam percakapan saya, gurau-gurau yang mungkin rasa macam tak kena dan sebagainya. Saya mohon maaf ya tuan-tuan. Kita jumpa esok. Aqul qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jom kita tamatkan pertemuan kita pagi ini dengan lagu Mukmin Sejati. Jom kita hayati liriknya bersama. Jumpa lagi. Bye bye. Orang mukmin yang sejati jika terbuat dosa, hatinya luka punah, sedih dan derita, jiwanya parah tak boleh melupakannya sepanjang masa. Kalau ia anggota lahir, tentu nampak berdarah. Kalaupun sembuh dari lukanya, namun parutnya masih ada. Begitulah halus perasaan seorang hamba yang berdosa. Dia tak boleh melupakannya sepanjang masa. Bagaimana dia boleh melupakannya? Kerana parutnya masih ada. Artinya ingatannya pada dosa tak boleh dilupakannya. Teringat sahaja jiwanya tersiksa. Teringat sahaja hatinya derita. Payah sekali dia mahu melupakannya.
Perasaan ini anugerah dan nikmat dari Tuhannya. Takut dengan dosanya itu jadi syafaat padanya. Tersiksa dengan dosa, derita dengan kesalahan, dianggap oleh Allah itulah hukuman pada hambanya. Moga di akhirat kelak terselamat daripada siksa neraka. Begitulah hati seorang mukmin, sentiasa sahih